Kembali semula dalam berita wilayah. Jualan Agro Madani sempena Aidilfitri menawarkan penjimatan sehingga 30%. Ia sekaligus membolehkan rakyat mendapat barangan keperluan pada harga murah bagi membuat persiapan Hari Raya Aidilfitri. Keutamaan pelaksanaan program adalah di Kompleks Kerajaan, Jabatan dan Agensi, kawasan perumahan berkepadatan tinggi selain outlet peruncitan Fama. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM Dato' Arthur Joseph Kurup berkata, setakat hari ini jualan Agro Madani Aidilfitri telah mencatatkan jualan RM90,000 melibatkan 18 usahawan Fama, LKIM, LPP dan FGV. Beliau juga memaklumkan jualan Agro Madani telah mendapat permintaan tinggi justru tahun ini 10,000 program disasarkan KPKM. Setakat bulan Mac 2024, kita telah melaksanakan 1,737 jumlah program dengan nilai jualan sebanyak RM35.3 juta. Nilai penjimatan yang sudah dinikmati adalah sebanyak RM10.5 juta, melibatkan 21,800 orang usahawan dan telah memanfaatkan 3.52 juta orang. Kenapa program ini dia sangat popular? Dia popular sebab yang pertama, kita membawa produk-produk agro makanan, hasil jualan daripada petani, pengusaha dan sebagainya terus kepada pengguna, terus kepada pelanggan tanpa melalui orang tengah. Beliau turut menyempurnakan agihan 2,000 pek bubur lambuk kepada warga KPKM. Sementara itu, pengunjung yang ditemui menyifatkan program tersebut murah dan berbaloi berbanding harga pasaran. Kalau ada sekitar sini, mainlah datang memeriahkan kami punya karnival Agro Madani Aidilfitri ni sebab jualan kat sini sangat berbaloi dan murah lah. Sekarang ni ikan lah, 3 jenis. Alhamdulillah, banyak beza lah dengan harga market sekarang dan juga harga kawasan-kawasan yang terdekat lah. Lepas tu saya datang kat sini ni untuk beli beras putih. Tempatan ni harga dia RM26. So kita kira murah lah ni. Sempena Ramadan, Petron tidak ketinggalan berkongsi rezeki bersama masyarakat. Seramai 300 orang menerima sumbangan pada program Santuni Ramadan Petron KLV Elite yang diadakan di perumahan PPR Flat Jalan Sanping. Program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR kali ini dijayakan bersama 27 pengusaha dari pelbagai stesen. Kami berkongsi rezeki dengan komuniti kami, iaitu kami sediakan rendang edisi Petron, bersama mineral water dan juga voucher yang boleh ditebus kembali untuk kepada yang 27 stesen yang terlibat tadi. Dan dalam masa yang sama juga kami menyediakan lucky draw, tebus barangan hot special Petron. Program CSR ini kesinambungan daripada 3 lokasi yang diadakan sebelum ini. Kami pilih 4 lokasi yang berbeza, bermula daripada Masjid Nur Saadah, pada minggu pertama. Minggu kedua kami buat di HKL, alright. Dan minggu ketiga kami buat Santuni Ramadan by KLV Elite di Bazar Ramadan Sungai Besi. Dan pada hari ini, minggu keempat, minggu terakhir, kami buat Santuni Ramadan by Petron KLV Elite di flat PPR Jalan Samping, KL. Beliau berharap lebih ramai lagi pengusaha Petron turut serta dalam program ini pada masa hadapan. Malam Lailatul Qadar, antara anugerah istimewa dikurniakan kepada umat Islam kerana ia lebih baik dari 1000 bulan. Namun menjadi rahsia Allah bilakah malam itu dalam tempoh 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Lebih mengenainya langsung bersama Haili Izzati dari Kompleks Islam Putrajaya. Silakan Haili. Ya Zahira, meskipun malam Lailatul
Ya Zahira, meskipun malam Lailatul Qadar menjadi rahsia Allah, namun tugas kita sebagai hamba perlulah sentiasa berlumba-lumba membuat kebaikan dan ibadah yang berbaki pada bulan Ramadan ini. Menurut pendakwa bebas Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi, lebih baik kita tidak mengetahui jika dipertemukan dengan malam tersebut bagi mengelak sifat riak sekaligus menjauhi fitnah. Malam tu sahih Lailatul Qadar, kita tidak disuruh untuk cerita ke orang. Kenapa jangan cerita ke orang? Sebab yang pertamanya dia boleh menimbulkan riak pada diri kita. Sudah nampak pahala dah banyak lah. Tiba-tiba hantar semalam aku nampak itu Qadar. Betul ke ni? Masya Allah hebatnya. Dia ambil gambar kita letak dalam Facebook, tak dalam media sosial dia. Akhirnya bangga diri. Akhirnya pahala semua Allah padamkan. Yang dapat banyak akhirnya tak ada apa-apa. Yang keduanya boleh jadi menimbulkan fitnah. Betul kan tu? Amal pun tak macam mana pun, semayang pun malas, tidak dapat tu Qadar. Biar betul dia ni jadi fitnah balik kat kita. Keterujaan memanfaatkan 10 hari terakhir Ramadan ini dan mencari malam Lailatul Qadar perlu dilakukan dengan niat yang betul, iaitu beribadah kerana Allah Subhanahu Wa Taala agar amalan diterima, seterusnya menjadi Muslim yang lebih bertakwa. Kemalangan jalan raya bukan saja boleh berpunca dari kesalahan orang lain, bahkan juga diri kita sendiri. Tidak kiralah salah siapa, namun tahukah anda, dengan bersikap lebih bersabar dan beradab dalam pemanduan, dapat mengurangkan risiko kemalangan, khususnya menjelang Aidilfitri. Wartawan Amin Fauzi ada laporannya. Statistik kemalangan jalan raya tahun lepas merekodkan jumlah kematian 6,433 kematian, iaitu tertinggi dalam tempoh 5 tahun. Banyak faktor menyumbang kemalangan jalan raya, antaranya pandu lebihan laju, kenderaan tidak diselenggara serta menggunakan telefon bimbit. Tetapi ada lagi faktor yang kurang diberi perhatian, iaitu sikap kurang sabar dan tidak beradab semasa memandu. Pertama sekali adalah menghormati pengguna lain. Yang kedua, menjaga keselamatan diri dan keselamatan pengguna lain. Ini pun penting. Yang ketiga, banyak-banyaklah bersabar. Balik kampung ni kena banyak sabar. Jangan mengikut emosi sangat. Dan yang keempat, kena mengelakkan daripada mengganggu pengguna-pengguna lain. Kadang-kadang kita tak perasan. Kita sebenarnya buat cara pemanduan kita tu mengganggu. Kita langgar lampu merah, kita bawa lebih daripada had laju. Itu semua kena jaga dengan baiklah. Bagi memastikan kelancaran dan keselesaan pengguna, Plus menyediakan pelbagai kemudahan di kawasan rehat dan rawat R&R. Kalau kita memandu, pertamanya bila dah memandu lama, mungkin 2 jam, kadang-kadang bulan puasa sekarang ni, hari raya Ramadan, rehatlah, berhentilah di kawasan-kawasan rehat kami yang berbagai kemudahan ada di situ. Ada toiletnya, ada suraunya, ada kawasan untuk kita berhenti seketika, mungkin kalau kita nak terlelap pun boleh. Jadi berhentilah, ambil masa, waktu rehat kita yang secukupnya untuk meneruskan perjalanan. Di setiap Plaza Tol, kita ada kawasan rehat sebenarnya. Di situ ada kemudahan yang sama macam di hentian sebelah ataupun di kawasan rehat. Antara inisiatif kami juga, kami menyediakan laluan yang kita panggil Smart Lane. Untuk kali ini, untuk semasa musim perayaan Hari Raya pada tahun ini, kami sediakan 18 lokasi. Smart Lane ini akan dibuka mengikut jadual tertentu. Ada dia punya signboard, signage dia ada dia punya lighting, ada dia punya macam lampu hijau contohnya. Bila lampu hijau tu menyala, maknanya boleh lalu. Ada masa-masa tertentu dan ikutlah, gunakan. Pengguna lebuh raya juga disaran merujuk jadual perjalanan yang disarankan menerusi aplikasi Plus atau MyJalan KKR. Rancanglah perjalanan anda. Pastikan anda mendapat rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan. Di dalam Islam, agama menganjurkan kita untuk berdoa. Semoga kita sentiasa diberkati dan diberi keselamatan dan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasalah bersabar dan menghormati pemandu yang lain. Buanglah perasaan penting diri sebelum memasuki kenderaan. Kepada yang sudah bercuti dan ingin pulang ke kampung halaman, jangan lupa berhati-hati dan semoga selamat sampai ke destinasi. Salam Ramadan daripada saya Amin Fauzi, laporan JAKIM untuk RTM. Jangan membazir meskipun teruja menyambut Lebaran Aidilfitri minggu depan.
Pendakwa Haryanto Rizal Rukman meminta umat Islam bersikap sederhana dalam semua aspek, termasuk persediaan sambutan Syawal. Ada orang yang apabila habis hari raya terpaksa berhutang, orang Melayu kata bergolok bergadai. Ini satu pemahaman yang salah. Allah pesankan jangan bazir, jangan boros. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tak suka kepada orang yang boros. Jadi dalam konteks kita bahir raya seadanya. Kalau kita masih ada komitmen yang lebih utama, selesaikanlah dulu. Sebab itu saya ingat mungkin barangkali tahun ini sesuai kalau boleh kita terapkan kesederhanaan dalam hari raya. Sehubungan itu, masyarakat Islam dinasihatkan membuat perancangan dan perbelanjaan mengikut kemampuan masing-masing dalam menyambut Aidilfitri. Tindakan itu dapat mengelak sebarang kemudaratan pada diri sendiri, termasuk memberi beban kewangan. Sekian paparan berita dari Kompleks Islam Putrajaya. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Heli untuk perinciannya. Seramai 470 mangsa sindiket penipuan pekerjaan dilapor sejak 2021 hingga kini. 331 daripadanya berjaya diselamatkan. 139 individu lagi masih terkandas di negara terlibat. Jelas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, rakyat Selangor mencatat jumlah mangsa tertinggi diikuti Johor dan Sarawak. Usaha untuk membawa pulang mangsa terkandas terus dipergiat menerusi kerjasama bersama negara berkaitan. Tindakan yang diambil termasuklah kita engage dengan negara-negara di mana rakyat kita ni terjebak, berada di sana. Kemboja, Thailand, Myanmar, Laos dan ada lagi beberapa negara. Bila kes yang kita samakan, kita akan adakan satu siasatan yang komprehensif. Dia mesti berakhir dengan pendakwaan. Kalau ejen pekerjaan itu melakukan kesalahan di bawah Akta Anti Pemperdagangan, maka dia akan kita dakwa di bawah Seksyen 12 atau Seksyen 14 Akta ini. 2.28 juta tan metrik pengeluaran padi negara bagi menampung keperluan rakyat. Agar bekalan berterusan, Kementerian Pertanian dan Kejaminan Makanan memperkenalkan inisiatif gelombang padi menerusi 12 program tahun ini. Timbalan Menterinya Dato' Arthur Joseph Kurup yakin inisiatif itu dapat meningkatkan bekalan beras putih tempatan BPT di pasaran menjelang tahun 2025. Kerajaan turut bersetuju agar semua kontrak kerajaan mengguna pakai sepenuhnya beras putih import. Melalui kaedah ini, bekalan tambahan beras putih tempatan sebanyak 20,000 tan metrik dapat diedarkan sepenuhnya di pasaran pada April 2024. Sejak 15 September 2023 hingga 26 Mac lalu, sebanyak 4.15 juta kampit BPT 10 kg dipasarkan ke seluruh semenanjung Malaysia melalui program khas BPT.